Oke. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Norma, Assalamualaikum. Puan Norma. Kita sepatutnya mula pukul 9 atau 9 suku ya. 9 pukul 9 Prof. Kita tunggu Mungkin lagi. tak ramai lagi, baru 20 orang. Ya, saya tunggu lagi dalam 10 minit. Boleh? Okey. Boleh. Dah berapa orang masuk? 21. Ya. Itulah sikit sangat, takut tak dapat masuk tak? Tunggu dulu insya-Allah. Bola dulu baru susah dulu dia demo awal ujian dulu. Sampai ke? Okey, Kamaria. Dia jadi enak. Dia tunggu ya. Assalamualaikum. Puan Nurjan. Ya Prof. Boleh saya jadikan Puan Nurja co-host? Dr. Siti kot. Dr. Siti tak. mana dia? Dr. Siti Halijah. Siti Aisyah ke? Siti Aisyah boleh, Siti Halijah boleh. Okey, Siti Hadijah ya? Ya. Doktor Siti Halijah. Dr. Dr. Siti Siti Halijah. Hadijah, okey. Ya. Okey, ada. Tu doktor. Okey, ada. Dr. Siti Halijah, kalau sebab saya dah jadikan doktor co-host, so kalau doktor nak recording boleh ya? Okey. Saya sekarang tengah recording dah. Recording.
Puan Nurma juga adalah co-host. Kita share yang Prof punya recording je lah ya. Nanti kita share lah. Ya, saya dah jadikan co-host Dr. Siti Halijah dengan lepas suri, Puan Nurma. Jadi you all juga boleh recording dan nanti you boleh share lah. Baik. Ya, ni Dia Profesor sendiri. Joy.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar Ma? Ya, alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Ma, Ya. all the women are so used to YouTube, they don't know how to use this apa? Zoom eh. It's Yeah, mostly no, old lady. they used to Google. Ah, Yeah. Tapi insyaAllah it's a learning curve. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan Norma, Ya saya. saya boleh mula? Boleh mula. Silakan Puan Prof. Baik, Tapi saya bismillah. saya rasa macam ada problem sikit kan, macam tak ramai peserta sebab saya rasa masalah yang kita pilih ni kan. Sebab kalau tak selalunya jemaah ramai lagi. Baik. Macam mana Puan? Jadi puan nak buat macam mana ya? Jadi rasanya selepas ni kita kongsikan dalam macam Puan cakap Facebook ke apa macam tu, dan Puan punya
ini kan. Sebab saya rasa ramai peserta tak dapat ikut Puan punya ni. Sebab selalunya peserta paling kurang pun 100 memang ada kan. Ya, perfect. InsyaAllah. Ini kali pertama. Kita teruskanlah Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Skrin saya semua boleh nampak ya? Boleh Nampak, Puan. nampak. Boleh nampak. Baik. Saya ingin memulakan dengan tema yang bersempena dengan keadaan kekalutan yang kita hadapi pada hari ini dan pada zaman ini. Kita perlu mengemudi masa depan kita, anak-anak kita, keluarga kita secara proaktif dengan reka bentuk sendiri. Maknanya macam mana kita nak anak-anak kita membesar, macam mana kita nak keluarga kita, keadaan mereka, maka kitalah yang kena mengemudi keadaan itu dengan reka bentuk kita sendiri, dengan planning kita sendiri, dan bukan tunggu perkara berlaku secara kebetulan. Dan sesi ini saya tidak mengiktiraf diri saya sebagai pakar. Astaghfirullahalazim, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya berkongsi sedikit maklumat dan pengalaman. Saya perlu belajar banyak dari puan-puan dan tuan-tuan. Dan saya harap kita dapat berkongsi dan berkolaborasi dan bertukar-tukar pendapat dan pandangan selepas ini, insyaAllah. Baik, tajuk utama yang saya ingin berkongsi hari ini adalah membudayakan sikap ikhlas dan juga jaudah. Jaudah bermakna keunggulan dalam kehidupan kita seharian. Maknanya kita menjadikan apa sahaja yang kita lakukan, sebelum kita lakukan itu kita buat muhasabah pada diri kita. Kita buat ini kerana apa ya? Kita melakukan ini kerana apa ya? Dan pastikan itu sikap dan semangat ikhlas itu dah jadi DNA kita, dah jadi darah daging kita. Kerana kita sentiasa muhasabah diri kita sebelum kita melakukan sesuatu. Yang kedua adalah jaudah, iaitu kualiti, keunggulan. Apa saja kita buat, kita akan buat sebaik-baik yang mungkin. Dan ini kita jadikan tema kehidupan kita seharian. Kenapa? Saya akan berkongsi selepas ini. Sebelum itu, saya ingin memohon izin untuk kita membacakan surah Fatihah kepada kedua ibu dan ayah saya, Hajar Rabia binti Ibrahim Uzair Ali dan Haji Ahmad bin Haji Osman, yang telah mendidik saya dan telah menjadikan saya apa keadaan yang saya sekarang ini. Mereka adalah penyebab dan sumber segala inspirasi dan ilmu saya. Al-Fatihah. Dan kita juga berikan Fatihah kepada kedua ibu bapa, puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mulakan perkongsian saya dengan suatu syair daripada penyair Arab yang terkenal bernama Hafiz Ibrahim. Syair itu berbunyi begini ya.
Al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyib al-a'raq. Al-ummu rawdun. In ta'ahadahu al-haya birrayy awraq ayyama iraqi. Al-ummu ustazul asatizatil ula syaghalat ma'athiruhum madal afaq. A mother is a school. Preparing her is like preparing a good nation. A mother is a garden. If rained regularly, it will grow fertile, and if adopted with caring and love, she will be a perfect caring person. A mother is the master of teachers who are famed with good morals and acts. Seorang ibu adalah sekolah. Mempersiapkannya samalah seperti mempersiapkan bangsa yang baik. Seseorang ibu adalah sebuah taman. Jika hujan secara teratur, akan tumbuh subur, dan jika diasuh dengan perhatian dan cinta, dia akan menjadi orang yang peduli dengan sempurna. Seorang ibu adalah seorang mahaguru yang terkenal dengan akhlak dan perbuatan yang baik. Ini kita kena tanamkan ke dalam sanubari kita sebagai ibu-ibu untuk mengingatkan kita tentang peranan kita dalam kehidupan ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita? Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta, tidak membuat sesuatu tanpa sebab. Jadi kita bertanggungjawab untuk memastikan anak zuriat kita adalah zuriat yang akan memanfaatkan bangsa, dan kita kena sentiasa, ini suatu jihad yang sehingga kita masuk ke liang kubur kita akan terus berjihad untuk memastikan ini. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu ingat bahawa anak itu bukan milik kita, suami bukan milik kita, harta bukan milik kita. Satu benda pun yang kita ada atau kita rasa kita miliki sebenarnya hanya pinjaman, dan kita tidak memiliki sesiapa. Oleh itu, kita hanya dapat mencuba dan berusaha ke arah yang terbaik. Natijahnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membudayakan itqan, ikhlas dan kecemerlangan di dalam semua urusan. Sebagai seorang Muslim, lelaki atau perempuan, kita harus menjadikan ini tema kehidupan kita, iaitu membudayakan kualiti. Kita sentiasa, kalau kita masak yang terbaik. Apabila kita memakai pakaian, kita memakai pakaian yang baik, yang terbaik. Kita mendidik anak kita, kita beri pendidikan yang terbaik. Segala benda kita lakukan dengan precision, dengan itqan, adalah kalimah bahasa Arab yang membawa maksud quality, precision, dan ikhlas, itqan, ikhlas dan kecemerlangan. Itu apabila kita melakukan sesuatu dengan itqan dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kecemerlangan itu akan datang sendirinya di dalam semua urusan. Mari kita bersama cuba memahami dan menghayati erti kata dan konsep itqan. Apabila kita menceritakan tentang Islam dan kualiti, Islam sebenarnya merangkumi semua aspek kehidupan dan keperluan seharian manusia.
Jadi tidak ada bicara, tidak ada ruang untuk sesiapa pun mengatakan, oh kenapa nak bawa agama dalam semua benda? Agama ketepikan dulu. Ini kita bercakap tentang sekian-sekian. Jangan masukkan agama dalam semua benda. Itu adalah satu fikiran atau percakapan yang salah. Kerana kita diciptakan daripada awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agenda yang tertentu, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita adalah pasti, iaitu kita diciptakan kerana untuk menjadi hamba Allah dan khalifah Allah. Maka setiap tindak tanduk, keputusan, urusan yang kita buat dalam kehidupan kita seharian, semuanya di bawah umbrella, di bawah naungan berdasarkan selaras dengan ajaran Islam. Islam mengajar kita untuk committed dan bertanggungjawab dalam menggambarkan dan menangani realiti kehidupan. Maknanya apabila kita membuat sesuatu, kita mestilah melakukannya dengan sepenuh hati, bukan terpaksa. Kita committed. Kita telah memberi segalanya untuk memastikan bahawa apa yang kita lakukan ini kita melakukan kerana Allah dengan ikhlas, dengan bertanggungjawab dalam menggambarkan dan menangani apa juga realiti kehidupan. Kerana kehidupan ini adalah realiti, dia bukan khayal. Maka disebabkan itulah kita kena sentiasa muhasabah seharian. 5 kali satu hari Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita. Kita dijemput tu sebab ada azan. Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita untuk menghadap dia sekurang-kurangnya 5 kali satu hari untuk kita muhasabah, untuk kita seperti kenderaan, bila kita berjalan kita kena berhenti cek air, letak minyak, macam itulah. 5 kali sekurang-kurangnya satu hari Allah menjemput kita ke hadratnya untuk retrospek, untuk muhasabah, untuk memohon ampun dan maaf dan memohon kekuatan untuk menghadapi apa yang kita perlu hadapi seharian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah SWT menyebut di dalam ayat ini, Allah SWT berfirman dengan maksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Pastinya tuan-tuan dan puan-puan kita biasa melihat dan membaca ayat ini. Kita biasa mendengar ceramah dan nasihat tentang ayat ini. Tetapi oleh kerana ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasiha, kerana dan manusia itu dinamakan insan kerana dia banyak lupa daripada kalimah nasiah.
kita kena sentiasa mengingatkan diri kita bahawa tidak ada apa-apa yang Allah SWT cipta di dunia ini diciptakan dengan sia-sia. Dan dalam ayat ini juga Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita untuk sentiasa ta'ammul, ya, merenung, melihat, mengkaji tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada langit dan bumi, sama ada tentang silih bergantinya malam dan siang. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa ia adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk siapa? Orang yang berakal. Kalau tidak, kita hanya take it for granted. Kita bangun setiap hari and we start our day seperti biasa, as per normal. Tak ada apa-apa, okay, hari ni macam mana, hari ni sama je macam semalam, esok macam mana, insyaAllah macam itulah. There is no such thing. Sebagai seorang Islam, sebentar lagi saya akan juga berkongsi satu hadis yang daripada bukan hadis, maqula daripada Imam Ali, yang mana kita diingatkan tentang berapa pentingnya untuk kita sebagai seorang manusia yang kita merasakan bahawa kita ni kononnya bersyukur kepada Allah SWT, sentiasa melihat dan ta'ammul kepada ciptaan Allah SWT. Dan Islam melarang kita dari melibatkan diri di dalam isu dan topik yang tidak produktif dan sia-sia. Oleh kerana itu, kita ini sekarang hidup di dalam zaman fitnah, yang penuh dengan fitnah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Semua fitnah. Kita buka saja radio, kita buka saja telefon kita, buka saja FB, macam-macam cerita, kita tak tahu apa yang betul, apa yang tidak. Apalagi kalau kita buka TV, lepas satu drama ke satu drama. Ini semua adalah isu-isu dan aktiviti-aktiviti yang tidak produktif dan sia-sia, yang tidak akan menambah baik kita untuk memastikan kehidupan kita berlandaskan apa yang Allah SWT perintahkan daripada kita, or what Allah SWT expects from us as His creation. Dan ini sejajar dengan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa manusia diciptakan dengan tujuan dan tidak sia-sia, seperti yang saya kongsikan di dalam surah Ali Imran sebentar tadi. Masih dalam tajuk Islam dan politik. Ajaran Islam dan sunnah Nabi yang kita kasihi dan junjungi, Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah usang, tidak akan pernah lapuk, dan kita tak boleh juga terima sesiapa yang mengatakan alah ajaran ini atau amalan sunnah ini sudah is not applicable anymore, sudah tidak produktif, oleh kerana itulah kita sekian-sekian umat Islam sekian-sekian. There is no such thing. Itu adalah percakapan orang yang jahil. Kerana ajaran Islam sama seperti silih bergantinya siang dan malam, ya. Maka Allah SWT sebut dalam dalam beberapa tempat, ya, banyak kali di dalam Al-Quran bahawa Allah tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia. So sebagaimana ada silih berganti, maka ajaran Islam itu sepatutnya juga mengikut peredaran zaman, dan sunnah itu, sunnah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah usang dan tidak akan pernah lapuk oleh zaman. Dia perlu diamalkan, dan bahkan terutamanya di zaman kita ini, zaman akhir, ya, akhir-akhir zaman, kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan sunnah. Sebenarnya seperti Islam, ajaran Islam dan sunnah Nabi sentiasa merangsang, sentiasa memberi inspirasi. Apabila kita rasa down, kita rasa murung, kita rasa stres, kita buka
buku hadis, baca hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran. Ini adalah minyak, ini adalah kita punya sustenance, ini adalah kita punya vitamin. Kita masing-masing sekarang sibuk nak beli multivites ini dan itu. Apa multivites roh kita, apa multivites kita punya inner self yang meronta-ronta untuk kita memberikan dia sustenance sebagaimana dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kenapa kita perlu memastikan kualiti itqan ini dalam semua urusan kita? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah suka melihat seseorang yang melakukan pekerjaan dengan itqan. Apabila dia buat apa juga, dia buat dengan penuh precision, dengan sebaik-baik yang mungkin. Sekiranya kita mempertimbangkan ruang lingkup Islam yang luas sebagai cara hidup yang komprehensif, yang memenuhi keperluan manusia, baik dalam kehidupan semasa ataupun untuk hari akhirat kita nanti, kita akan mendapati bahawa Islam membahas konsep itqan dan jaminan kualiti secara implisit dan eksplisit. Dalam semua aspek, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, menyarankan kepada kita untuk melakukan apa juga pekerjaan kita, apa juga urusan kita dengan itqan dan jaudah. Di dalam hadis yang lain, itqan kita dapati bahawa itqan ini juga adalah sebahagian daripada ihsan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah mal ihsanu? Qala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Rasulullah SAW bersabda, he said, ihsan is to worship Allah as if you see Him. And if you do not achieve the state of devotion, then take it for granted that Allah sees you. Kita selalu jumpa hadis ini atau diingatkan tentang hadis ini, bahawa Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa ihsan itu adalah apabila kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita atau apa juga perbuatan kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah ibadah apabila kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, apa saja, masak, mandi, semuanya ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah part and parcel, ia adalah sebahagian daripada ibadah. Dan oleh kerana itu, kita kena sentiasa mengingatkan diri kita, Rahmah, ingat ya, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kamu. Ya, kamu tak dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ingatlah bahawa apa saja tindakan, percakapan kamu sedang diperhatikan, sedang dimuhasabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, bila kita sentiasa mengingatkan fakta ini, kita akan sentiasa beringat apabila sebelum kita melakukan sesuatu perkara, sebelum kita menyebut sesuatu, sebelum kita memulakan apa juga urusan. Konsep itqan dan ihsan berkait rapat dengan konsep ikhlas. Maka sekiranya kita sebagai individu atau organisasi ikhlas dalam usaha kita untuk mencapai tujuan dan objektif kita, maka ini seterusnya akan membantu kita dalam mencapai itqan dan ihsan. Kerana Allah SWT menjanjikan ganjaran yang setimpal bagi mereka yang memastikan pekerjaan atau urusan mereka dapat dilaksanakan dengan ihsan. Dalam surah Ar-Rahman, qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan
Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang baik juga. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Oleh itu, kerja yang berkualiti dalam Islam membawa pengisian kerohanian kerana hubungannya dari awal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka sentuhan ilahi ini melekatkan dan mewarnakan perkataan itqan itu dengan keindahan, dengan seni, dengan kesempurnaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian, kita memainkan peranan sebagai duta ya kepada junjungan Nabi Muhammad kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Oleh kerana kelalaian kita, oleh kerana sikap kekurangan kita ya, dan tindakan yang tercela kita, Nabi kita sekarang ini dicela dan dihina di sana dan sini. Siapa yang bersalah? Kerana dunia di luar itu melihat tindak tanduk orang Islam, maka disangka tindak tanduk dan perbuatan kita, akhlak kita itu melambangkan perwatakan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh kerana itu kita kena sentiasa mengingatkan anak-anak kita kenapa kita perlu sentiasa be the best. Kenapa kita kena sentiasa memegang kepada akhlak yang baik? Kerana kita ini berperanan sebagai duta kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu pada zaman kita sekarang ini terutamanya ya, seorang Muslim tidak boleh membenarkan dirinya gagal atau mundur. Kita perlu memastikan segala pekerjaan dan hasil tangan kita berkualiti dan mengikut perubahan dan kehendak zaman. Kita kena mengajar anak-anak kita tentang kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada kurun ke-21. Critical thinking, pemikiran tuntas dan kritikal. Kebolehan berkomunikasi, ramai orang yang tak reti bercakap. Bila dia bercakap, dia menyinggung orang. Kerana bahasa sekarang adalah bahasa SMS, bahasa WhatsApp. Jadi anak-anak kita sudah tidak tahu macam mana nak bercakap dengan orang yang lebih tua dari mereka. Kadang-kadang kita sesama kita pun sudah tak tahu. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu daripada kemahiran yang amat diperlukan sekarang. Bukan dari sekarang saja, dari dahulu sampai ke akhir. Dan yang ketiga adalah kolaborasi seperti Puan Norma sekarang dan rakan-rakannya berkolaborasi untuk memulakan projek ini, projek sharing dengan ramai orang menggunakan teknologi yang terkini. Dan kita kena sentiasa kreatif kerana umat Islam itu kreatif. Islam itu mengikut perubahan dan kehendak zaman. Maka umat Islam juga perlulah melambangkan critical thinking, kebolehan berkomunikasi yang bagus
dan kebolehan, kesanggupan berkolaborasi dengan orang lain dan juga kreatif. Kerana kita hidup di dunia sekarang yang mana seorang guru tidak lagi boleh menjadi oracle pengetahuan. Kalau dulu kita kata cikgu, ustazah, ustaz dia tahu semua benda. There is no such thing. There is no such thing. Okay. Apa yang kita ketahui sebagai fakta sekarang sering berubah. Kerana sentiasa on a daily basis, setiap hari ada penyelidikan, kajian, pendapatan yang baru. Badan pengetahuan kolektif kita berkembang dengan pesat. Oleh kerana itulah kan, kita kalau nak tengok banyak ungkapan-ungkapan dari barat yang mengatakan kita kena ikut perubahan zaman dan sebagainya. Kalau kita kaji balik dalam tradisi Islam pada sebelum pada zaman Rasulullah SAW lagi zaman sahabat-sahabat, apa sahabat kita bercakap? Ahsinu tarbiyata auladikum faqad khuliqu li jilin ghairi jilikum. Tingkatkanlah, perbaikkanlah cara anda mengajar anak-anak anda kerana mereka dilahirkan untuk generasi yang berbeza. Jadi kita tak boleh nak mengajar, membesarkan anak-anak kita seperti mana ibu bapa kita mengajar kita. Kerana cara itu sudah berbeza. Kita mesti menggunakan approach, pendekatan yang sesuai dengan generasi anak-anak kita. Di dalam ungkapan lain dari para sahabat apa yang dikatakan? La tu'addibu awladakum bi akhlaqikum li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Jangan cuba membesarkan anak-anak anda dengan cara ibu bapa anda membesarkan anda. Kerana mereka dilahirkan untuk masa yang berbeza. Jadi cuba tengok ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam tradisi Islam sendiri pada tahun 40 Hijrah sudah ada ungkapan-ungkapan yang seperti ini yang mana ini membuktikan bahawa Islam sentiasa mengikut peredaran zaman dan sentiasa menyuruh umatnya untuk memperbaiki diri dan memperbaiki cara kita mengajar dan belajar. Topik seterusnya adalah macam mana ya kita nak mengenal diri sendiri dan memahami the bigger picture, gambaran yang lebih luas. Bila kita bercakap tentang kejelasan, clarity dalam Inggeris, apa dia clarity? Kita perlu memahami dengan jelas tentang siapa kita. Kita kena tanamkan ke dalam hati anak-anak kita ya, kita ini ada identiti kita sendiri. Kita perlu faham daripada awal siapa kita, iaitu nilai, values kita apa. Dan kita kena sentiasa memahami dengan jelas ke mana destinasi kita sebenarnya, visi kita dalam hidup ni apa. Dan bagaimana kita akan sampai ke sana. Kita dah tahu apa nilai kita, kita sepatutnya tahu kita ke arah mana, maka apa yang kita perlukan untuk memastikan bahawa kita akan sampai kepada destinasi yang Allah SWT perintahkan kita. Terdapat ramai individu yang bertumpus-tumpuslah mencari sana, mencari sini makna, mengejar dunia, kehidupan dan kewujudan. Tapi dia tak pernah duduk merenung balik. What is the purpose of my life? Kenapa ya kita lari macam orang gila, sukara, macam orang mabuk. Kita bangun tidur sampai kita tidur macam orang tak ada, macam orang mabuk. Sebab kita tidak tahu, kita dilupakan oleh syaitan, oleh Dajjal dalam macam-macam bentuk sekarang untuk menjauhkan kita daripada nilai kita, melupakan kita tentang visi kita dalam kehidupan ini apa dan apakah tujuan asal kita diciptakan oleh Allah SWT.
Dan tanpa kejelasan ini, tanpa clarity ini, kita tidak akan berupaya untuk melihat dan menghargai apa yang sebenarnya penting. We forget and we are not able to make our priorities. The meaning of life is to give life a meaning. Islam menekankan clarity, kejelasan. Kebenaran mengenai Islam hanya dapat dicapai oleh seseorang yang memahami dan menghargai kepastian dan keyakinan. Orang ini mestilah terpaut hatinya dengan worldview Islam. Oleh itu, kita perlu tanya diri kita ni siapa ya? Siapa kita ni? Bila kita muhasabah, kita ni, hubungan kita dengan Allah ni, kita siapa ya? Pertama, kita hanyalah hamba Allah. Kita diciptakan untuk menyembah Allah SWT. That is the first, the fundamental asas yang kita perlu sentiasa mengingatkan diri kita dan anak-anak kita. That is the fundamental of our life. Kedua, kita adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Kita biasa dengarlah, kita ni hamba Allah, kita khalifah. What does that mean? What it means ialah oleh kerana kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang tertentu dan kita juga adalah khalifah Allah SWT di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu, Allah wajib didahulukan dan diutamakan sebelum apa-apa. Saya mohon yang bercakap tolong mute diri sendiri. Apabila kita bercakap tentang siapa kita, iaitu siapa kita bila kita, when it comes to hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, kita adalah ummah beliau. Apa maksudnya? Kita selalu kata, alah kita umat Rasulullah SAW. And that's it. What does it mean? Apa maknanya ya? Rasulullah sampai ke nafasnya yang terakhir dalam sakaratil maut, Rasulullah masih lagi menyebut ummati, 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 umatku. Tetapi kita hanya word service, mulut kita cuma cakap kita umat Rasulullah. Tetapi adakah kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW? Adakah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Adakah kita hidup berdasarkan prinsip dan ajaran Rasulullah SAW? Macam mana ya kita sebenarnya perlu malu ya? Kita nak minta syafaat dari Rasulullah SAW. Kita tanya pada diri kita sendiri dalam satu hari, berapa banyak selawat yang kita baca? Nak dapat syafaat yang macam mana? Justru kita wajib berkhidmat untuk masyarakat dan memainkan peranan sebagai Rasulullah SAW kerana kita ambassador kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, mercy to all mankind, maka kita perlulah melampangkan aspirasi ini, watak ini dalam kehidupan kita. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Be in this world as if you were a stranger or a traveler. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW macam mana ya sepatutnya kita hidup dalam dunia ini. Macam kita nak faham konsep tu macam bila kita musafir, kita travel dari rumah kita nak pergi ke tempat lain, pergi mana-mana. Bila kita tinggalkan rumah kita tinggal di hotel ke, kita tinggal di homestay ke, kita tahu bahawa tempat itu bukan rumah kita. Tempat itu adalah hanya tempat sementara yang kita perlu duduk sebelum kita balik ke rumah. So dunia ini macam itulah. Kita tak boleh be so comfortable ya,
Merasakan bahawa everything, kehidupan kita dari kita bangun tidur sampai ke kita tidur balik hanya untuk dunia. Sedangkan Rasulullah mengajar kita kun fi dunya ka'annaka gharib. Be in this world as if you were a stranger or abir sabil. Kerana kita, we are just passing by. Destinasi asal, destinasi utama kita bukan dunia ini. Dunia adalah tempat kita lalu untuk membuat bekalan yang secukupnya sebelum kita sampai ke tempat destinasi yang sebenar. Oleh itu kita kena bertanya pada diri kita, kita ni mengarah atau menuju ke mana ya? Dan apakah matlamat utama kehidupan kita ni? Matlamat utama hanya redha Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, happiness will never come to those who fail to appreciate the blessings they already have. Oleh kerana itu kita kena sentiasa mengamalkan, bercakap Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Kita bersyukur kepada Allah SWT ala kulli hal, kepada apa juga hal, sama ada baik atau tidak. Kita berkata, kalau orang tanya kita Alhamdulillah, baik ke tak baik, Alhamdulillah. Kerana yang menjadikan perkara itu baik atau tidak berlaku pada kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, laisa bizzallamin lil ibad. Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-Nya. Maka kalau perkara tidak baik berlaku kepada kita, mestilah ada sebab, mestilah ada lesson that we should learn. Mestilah ada pengajaran yang kita perlu ambil, iktibar yang kita perlu ambil. Menyedari harga dan nilai diri sendiri dan mempelajari apa yang perlu diberi keutamaan dan kesediaan untuk berubah. Seperti mana yang saya mulakan tadi dengan syair Hafiz Ibrahim. Kalau kita tahu seorang ibu tu adalah sekolah, macam mana kita nak jadi sekolah kalau kita sendiri tidak membekalkan diri kita sendiri dengan ilmu yang secukupnya? Macam mana kita nak jadi taman kalau kita sendiri berserabut? Macam mana kita nak jadi maha guru apabila akhlak dan perbuatan kita tidak dapat dicontohi oleh anak-anak kita? Oleh itu, kita perlu fokus. Sebab kita hidup dalam zaman yang macam betul, macam mabuk. Kita tak tahu ke arah mana serabut. Kita kena tahu bila nak kena fokus. Kerana bila kita tidak fokus, kita lupa apa yang penting dan apa yang lebih penting. Seharian kita dilalaikan dengan pencuri masa. Apa dia? Apa penyebab pencuri masa? Yang pertama adalah kita sendiri. Kita tidak merancang dengan baik, perancangan yang lemah. Yang kedua, kelemahan peribadi kita macam lalang. Orang buat ini, kita buat macam ni. Orang buat itu, kita buat macam itu. Dan aktiviti popular, Instagram, bangun tidur sampai sebelum tidur, kerja check FB, kerja check Instagram, tengok gosip ini, gosip itu, tengok drama ini, drama itu. Our whole life is full of drama. So, ini adalah aktiviti-aktiviti yang tidak menambahkan itkan dalam kehidupan kita dan suka bertangguh, procrastination. Sekejap lagi lah kita buat, besok lah. Seolah-olah kita ni, sedangkan kita tahu kita tidak memiliki apa-apa. Masa yang kita ada adalah hanya sekarang. Kita tidak ada sekejap lagi. Kita tak ada esok itu, kita tak ada garanti. Yang kita ada adalah sekarang. Maka kita harus hentikan sikap suka bertangguh-tangguh. Ini adalah semua pencuri masa. Oleh kerana itu, itkan ialah melakukan perkara yang betul kali pertama setiap kali. Is doing the right things right the first time, every time.
So bila kita nak melakukan sesuatu sebelum kita start, kita pastikan okay, kita kena buat planning. Kita hari ni kita nak kita bangun, sebelum kita tidur sepatutnya kita dah baca doa tidur dan sebagainya, kita duduk lepas kita dah solat witir, kita duduk muhasabah diri, apa yang telah kita buat ya hari ni, berapa ramai orang yang telah mungkin kita sakiti, berapa orang yang kita tidak memberikan hak mereka, macam mana ya saya boleh memperbetulkan dan memperbaiki hari ini saya supaya esok saya menjadi lebih baik. Jadi kita muhasabah sebelum tidur. Lepas solat subuh, kita buat azkar. Kita muhasabah diri kita lagi sebelum solat subuh, kita dah solat tahajud. Itu adalah semua kekuatan, itulah semua multivite seorang Islam. Dan kita buat planning. Okey, hari ni oleh kerana saya dah pelajari semalam ada banyak benda yang saya perlu baiki, maka hari ni saya kena avoid, saya kena mengelakkan dari melakukan 1, 2, 3 dan saya perlu melakukan 1, 2, 3 dan sebagainya. Let passion be the driving force of your success. Buat apa saja, buat dengan sepenuh hati kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, kita tidak ada dedikasi dan kita tidak ada matlamat, ya. Kerana apa juga pekerjaan yang kita nak buat, kalau kita tidak ada cinta, tidak ada minat, tidak ada dedikasi, kita tidak akan dapat membuatnya dengan sempurna. Dan kita perlu tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita bahawa apa sahaja yang, there is nothing beyond the Muslims, ya. Apa saja pekerjaan yang kita nak buat, kita boleh buat. Nak jadi saintis boleh, nak jadi engineer boleh, nak jadi, we have the potential to be the best in everything we do if we do it right. Oleh kerana itu, kerana kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan prinsip ini. Oleh kerana itu, kita kena sentiasa fokus dan tidak hilang matlamat tentang apa dan siapa dan kenapa kita berada di dunia ini. Saya ingin berkongsi satu video tentang macam mana kita kadang-kadang kita hilang fokus dalam harian kita.
Jadi puan-puan dan tuan-tuan melihat tadi, kalau kita semua, siapa juga kita semua hanya ada 24 jam sehari. Kalau kita sibukkan 24 jam kita itu dengan perkara yang remeh-remeh, yang kecil, macam tadi kalau kita start, kita ada bekas. Kita start dengan pasir dulu, dengan gula ke pasir ke, lepas tu kita letak batu kecil-kecil. Ini semua benda-benda yang remeh lah, okay? Benda-benda yang datang from all over. Lepas tu baru kita nak letak, barulah kita nak concentrate on benda-benda yang mustahak, yang perlu kita sebenarnya selesaikan pada hari itu. Apa yang berlaku? Banyak benda yang kita sepatutnya buat hari itu, yang perlu dibuat hari itu, tidak akan dapat terbuat oleh kerana kita tadi sibuk dengan benda-benda yang remeh, yang tidak sepatutnya boleh dibuat nanti. Tetapi kalau kita start dengan giving priority kepada kita dah tahu, okay, these are the important things in life, ini adalah matlamat kita, inilah benda yang kita wajib lakukan dahulu, maka kita mulakan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, barulah bila dah selesai itu, barulah kita buat benda-benda yang kecil. Maka dua bekas ya sama, dua bekas yang sama, tapi cara yang pertama kita sibuk dengan benda kecil-kecil baru nak buat yang besar. Satu lagi kita start dengan benda yang besar-besar, barulah kita dapat masukkan ruang yang kecil-kecil, dan bekas itu dapat menampung semua benda sebenarnya yang kita nak lakukan daripada awal tadi. Saya juga ingin berkongsi satu ungkapan daripada Alvin Toffler, Sifu, kurun ke-21. Apa dia kata? Orang yang jahil dan buta huruf, kurun ke-21, bukanlah mereka yang tidak berupaya untuk membaca atau menulis, tetapi mereka yang tidak berupaya untuk belajar atau ketepikan sebentar apa yang telah dipelajari sebelum ini dan mempelajari semula apa yang telah dipelajari. Kita ingat, oh, kita dah tahu dah semua. Jadi bila orang cakap, tak apalah, itu aku dah tahu dah. Sebenarnya kita kena sentiasa, kita punya kehidupan, kita kena amalkan diri kita dengan konsep half full glass. Ini gelas, ya, tengok gelas. Yang mana kalau kita masuk ke mana-mana dengan gelas yang penuh, kita tak boleh nak terima apa-apa ilmu baru. Jadi kalau orang nak cakap apa pun, aku dah tahu dah. Tapi kalau kita mengamalkan amalan, sikap, okay, I need to learn something new, saya buang sedikit apa yang saya dah tahu supaya saya ada ruang untuk menerima benda yang baru, maka saya lupakan sebentar, saya ketepikan sebentar apa yang saya diajar atau saya ingat saya dah ada PhD, saya tahu semua, untuk membenarkan saya belajar benda daripada orang lain. Itulah konsep yang patut kita amalkan. Ini ungkapan daripada Imam Ali. Apa Imam Ali kata? Man tasawa yawmahu fahuwa maghbunun. Wa man kana amsuhu afdal min yawmihi fahuwa mal'unun. Wa man lam yara ziyadata fi dinihi fahuwa ila nuqsan. Wa man kana ila nuqsan falmautu khairun lahu minal hayat. Ini ungkapan yang tadi saya ada sebut awal tadi, ungkapan yang amat pedih daripada Imam Ali, peringatan daripada Imam Ali. Apa maknanya? Dia kata, sekiranya seseorang itu, ya, ilmunya tidak meningkat dalam pengetahuan atau memiliki nilai tambah setiap hari. Kalau setiap hari itu kita tidak ada nilai tambah, hari kita hari ini sama je macam semalam, dia sudah tertipu. He has already been deceived or cheated. Dan siapa pun yang hari semalamnya lebih baik dari hari ini, dia adalah terkutuk. He is repugnant. Siapa yang tidak melihat peningkatan dalam agama dia, maknanya amalan dia hari ini lebih baik daripada amalan dia semalam, amalan dia esok lebih baik daripada hari ini, dia sebenarnya telah tersesat. Dan siapa pun yang dalam keadaan tersesat
sebenarnya kematian lebih baiklah bagi dia. Whoever is in the state of loss, death is better for him. Amat tajam peringatan daripada Imam Ali karamallahu wajhahu. Oleh kerana itu, amidst all this insurmountable problems that life is bringing, sedang kita hidup dalam macam-macam cabaran, dugaan yang datang dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, ya. Kita sebagai wanita, sebagai ibu-ibu kena mengingatkan diri kita bahawa kita ada peranan untuk menjadi catalyst perubahan. Kita mempunyai ability untuk menjadi catalyst perubahan. Catalyst perubahan maknanya kita yang mulakan. Kita jangan tunggu orang lain. Kita mulakan. Kita mendorong, kita menjadi inspirasi kepada perubahan. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, kita mulakan. Ya, sekarang kita hidup dalam zaman COVID, banyak orang telah hilang pekerjaan. Dulu macam masing-masing keluar, suami pergi kerja, lelaki pergi ke masjid, orang perempuan duduk ke rumah. Lelaki pergi ke masjid dan spend berapa jam dengan azkar, dengan muzakarah, dengan tasbih dan sebagainya. Dekat rumah, keluarga dia solat pun tidak. Allah jadikan COVID ini kita tak boleh keluar, PKPD, kita kurung di rumah. Sekarang start concentrating on improving your life as a family. Sudah tiba masanya kamu semua sekarang, oleh kerana kamu terkurung, kamu perlu muhasabah, solat jemaah. Daripada you asyik pergi ke masjid jadi imam, keluarga you tak solat, start becoming the imam of that house. Start showing an example. Tutup TV itu bukannya, ya sekarang macam-macam drama oleh kerana orang duduk di rumah. Tetapi apabila kita siang malam, pagi petang menghadap TV, which is the Dajjal in the house, apa ilmu yang kita beri kepada anak-anak? Kehidupan apa yang kita mengajar kepada anak-anak? Contoh apa yang kita beri kepada anak-anak? So, what activity? Plan the activity. As women, we have to be that catalyst for change. Mulakan perbincangan, mulakan dialog, mulakan sesi perkongsian dalam keluarga. Jangan kita sibuk online dengan orang lain saja. Dalam keluarga kita sendiri, masing-masing dekat bilik sini, bilik sana, semua online. Tapi then we are not learning the lesson. Kita perlu perubahan paradigma untuk memperoleh sesuatu yang belum pernah kita kecapi dahulu. Kita perlu melakukan sesuatu yang kita belum pernah lakukan. Kita tidak bolehlah terus saja dengan amalan, strategi lama dan mengharapkan, oh Allah, saya nak natijah yang berbeza. It doesn't work like that. Kita hidup dalam zaman yang pastinya kita sebagai orang yang hendak melakukan yang terbaik untuk Islam, pastinya kita akan terus menghadapi tentangan. Pastinya kita akan diejek dan dipersenda oleh ramai. Orang akan kata, relax lah, kau ni apa? Pastinya kita akan dianggap oleh orang ramai sebagai aneh, pelik. Alah, dia ni melebih-lebih. Ya? Oh, rabak, pelik. Akan tetapi, kita kena ingatkan diri kita sendiri bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda dan mengingatkan kita. Zaman Rasulullah dah tengok, dah tahu apa yang akan berlaku pada umat dia ketika itu. Apa Rasulullah SAW bersabda? Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula sebagai sesuatu yang aneh, yang pelik, yang orang jauhkan diri, dan towards the end of time, kita dah hidup dalam akhir zaman, Islam juga akan kembali kepada keadaan itu, yang mana orang yang mengamalkan Islam yang betul dianggap pelik, aneh, fatuba lil ghuraba. Inilah kehidupan orang Islam di zaman kita sekarang ini. Pastinya ini bukanlah tugas yang mudah, kita tahu.
pastinya kita akan bertembung dengan berbagai cabaran dan dugaan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda apa? Akan datang suatu masa ketika berpegang pada din anda akan seperti memegang arang yang panas. Tak boleh nak pegang lama, panas. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa? Beberapa amalan. Oleh kerana kita ummah Rasulullah SAW dan Rasulullah adalah kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan banyak sangat bonus kepada ummah Rasulullah SAW. Dengan PKP, orang hilang pekerjaan, kehidupan susah dan sebagainya. Kita bertanggungjawab sekarang mendoakan bukan diri kita saja. Bila kita istighfar lil muslimin wal muslimat juga, bukan untuk saya saja. Tetapi saya perlu beristighfar untuk semua orang, lil muslimin wal muslimat. So di antara amalan-amalannya adalah kerana kita ingatkan diri kita bahawa kita ini di dunia hanya stranger, we are but strangers and travellers in a journey. Ya. Itu kita kena sentiasa ingat, ini bukan destinasi matlamat hidup kita. Pertama, kalau kita nak dapatkan syafaat Rasulullah SAW, perlulah berselawat. Dan berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kena sebut wa ala ali, bukan kepada Rasulullah saja tetapi kepada ahli keluarga Rasulullah. Dan sekurang-kurangnya kita perlu berselawat dalam satu hari 400 kali. Yang kedua, mengamalkan Sayyidul Istighfar selepas setiap solat. Bukan nak tunggu solat taubat. Ya, solat taubat wajib. Sepatutnya saya menjadikan dia wajib kita solat taubat setiap hari. Ada amalan-amalan yang kita perlu buat setiap hari. Bila kita bangun untuk tahajud, solat taubat, kemudian baru solat tahajud. Pagi kita solat duha, lepas solat duha kita solat istikharah. Memohon panduan daripada Allah SWT. So ini kita membacakan Sayyidul Istighfar setiap hari. Kita perlu membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang kedua, yang ketiga, kita perlu membaca alhamdulillah, zikir alhamdulillah sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Kita kena banyakkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita kena ingatkan dan mengiktiraf. Kita iktiraf pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada diri kita sendiri bahawa ya Allah, aku ini telah menzalimi diri aku sendiri. Aku mengaku aku sendirilah yang telah menzalimi diri aku sendiri. Maka ampunkanlah aku. Kemudian amalan setiap selepas salat. Membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 11 kali. Kita baca zikir ini hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, yang mana we are declaring, kita mengiktiraf bahawa aku ni tidak ada apa-apa kekuatan. Aku menyerahkan segalanya kepada Allah. Hasbi Allah, cukuplah aku ada Allah. Wa ni'mal wakil, dan cukuplah bahawa aku menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni'mal maula, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik Rabb. Wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik tempat kita bertawakal dan sebaik-baik tempat kita memohon bantuan, nasir. 11 kali selepas setiap solat. Sambung dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka,
kita mengiktiraf, mengakui bahawa aku ni tidak ada ilmu kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada aku. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ini mengingatkan kita bahawa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita ni bodoh, kita tidak memiliki apa-apa ilmu, kita tidak memiliki apa sahaja pengetahuan. Kecuali apa yang Allah benarkan kita tahu, benarkan kita ingat, benarkan kita lakukan. Baca zikir ini selepas tadi, hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir, baca zikir ini juga 11 kali selepas setiap solat fardu. Disambung dengan wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusan aku semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat, maha mengetahui keadaan hamba-Nya. 11 kali. Dan sentiasa ingat diri kita bila kita lupa daratan. Kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berapa kali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Allah yang mana satu kamu mendustakan. Kita boleh bercakap ni nikmat, kita bangun dari tidur nikmat. Kalau kita bayangkan berapa banyak kita cuba buat list nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, satu notebook pun tak habis. So kita kena sentiasa mengingatkan diri kita, oi, kita ni nak mendustakan nikmat mana yang satu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu berterima kasih, bersyukur, maka pastinya aku akan menambah dan menambah dan menambah kepada yang sedia ada pada kamu. Ini satu amalan yang diturunkan oleh yang saya share ni semua adalah amalan-amalan yang telah dikongsikan dan diminta supaya saya share, supaya saya berkongsi dengan orang lain oleh seorang wali Allah dan beberapa wali Allah sebenarnya. So di antaranya bagi mereka yang telah hilang pendapatan, yang sedang dalam kesempitan kerana COVID dan sebagainya, amalkan zikir ini, ya ghaniyu ya mughni. Ya ghaniyu ya mughni 40 kali selepas solat fajar, kan solat sunat fajar ya, selepas solat sunat fajar, sebelum kita solat wajib fajar. So, sebelum solat fajar kan kita akan solat 2 rakaat sunat fajar. So selepas solat sunat fajar tu kita akan baca 40 kali sebelum kita solat fardu subuh. Dan jadikan ratibul atas atau ratibul haddad sebagai amalan setiap hari. Mulakan dengan ratibul atas dan sambung dengan ratibul haddad kalau ada. Jadikan ini amalan setiap hari. Ini adalah kita punya multivites to survive in the zaman yang mana Dajjal sudah keluar, kita sudah berada di akhir zaman, supaya kita tidak jadi mabuk, tak tahu ke arah mana kita nak pergi. Dan amalan ratibul atas ini bila kita baca, ya, di rumah kita 40 rumah sekeliling kita itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan juga mendapatkan manfaat. Itu sebab sebagai seorang Islam bila kita doa, kita bukan doa untuk kita saja, kita juga doa untuk keluarga kita dan jiran-jiran kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, hiduplah di kalangan manusia sedemikian rupa sehingga jika anda mati, mereka akan tangisi kematian anda. Dan jika anda masih hidup, mereka mendambakan persahabatan anda.
kehidupan kita akan dinilai mengikut kesan dan impak yang kita ada terhadap orang lain. So kita kena bukan saja fokus kepada diri kita, tetapi kita kena cuba juga membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang terbaik di kalangan kamu adalah mereka yang paling baik dan bermanfaat kepada orang lain. Jadikan ini prinsip kehidupan. Saya akhiri dengan ungkapan syair daripada Imam Syafi'i. Na'ibu zamanana wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana, wa nahju dha zamani bighairi dhanbin, walau nataqa zamanu lahajana, wa laysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin, wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Kita asyik menyalahkan masa, alah masa ni lah ini. Sedangkan kesalahan sebenarnya ada pada kita. Kesalahan itu bukan pada masa, tapi kitalah yang bersalah. Kita asyik duk mencela dan menyalahkan masa, sedangkan keaiban itu ada pada diri kita. Sekiranya masa itu memiliki lidah, pasti masa itu telah memaki kita. Serigala tidak melahap jenisnya sendiri, sedangkan manusia saling melahap secara terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakillah Prof. Saya bagi pihak Surau Nurul Ikhlas mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Prof atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat dan nasihat Prof untuk kita menghadapi kehidupan di akhir zaman ini yang banyak sangat cabaran sekarang kan. Jadi terima kasihlah bagi pihak Surau Nurul Ikhlas dan diharap Prof datang lagi lah berkongsi bersama-sama kita, kongsi ilmu bersama kita semua. Okay. Terima kasih. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan dari pihak saya dan insyaAllah saya juga ingin menjemput puan-puan dan tuan-tuan sesiapa yang ada masa untuk bersama saya membaca Ratibul Atas pada malam ini. Saya akan share dengan Puan Norma dan Dr. Siti Khadijah mungkin link untuk Ratibul Atas yang akan dibacakan bersama dengan kaum-kaum ibu dan kaum-kaum bapa malam ni pukul 9 suku. InsyaAllah. InsyaAllah kita sebarkan. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih. Wallahualam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.